Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal Syahmi bin Abdul Razak, S60478, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Informatik, Sarjana Muda Sains Matematik Kewangan, Universiti Malaysia Terengganu. Saya akan membentangkan aktiviti sutra dan konservasi dalam kursus MPO 3312 Apresiasi Alam dan Warisan Laut. Citra. Aktiviti yang pertama iaitu Kerohanian 1. Webinar CA 4.0 COVID-19 dan isu ketagihan, Substance Abuse and Mental Health. Program ini diadakan pada 29 Oktober tahun 2020 pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari dan ia berlangsung di Facebook Sepada 9 Universiti Malaysia Sabah UMS. Objektif program ini adalah untuk mendedahkan kepada orang ramai berkaitan penyalahgunaan bahan dan kesihatan mental. Hasil pembelajaran yang didapati adalah dapat menerangkan apa itu penyalahgunaan bahan dan memahami isu-isu berkaitan kesihatan mental. Ini adalah bukti saya menyertai program. Aktiviti elemen kerohanian 2 adalah bual bicara maya keluarga toksik sempurna tapi tak bahagia. Program ini diadakan pada 31 Oktober 2020 pada 10.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Bertempat di FB Live Ikram Selangor dan Wanita Ikram Selangor. Objektif program ini adalah untuk membentangkan isu berkaitan keluarga toksik. Hasil pembelajaran dapat mengetahui rupa bentuk keluarga toksik, dapat mengenal pasti kaedah untuk mengelakkan diri daripada berlakunya perkara yang tidak diingini dalam rumah tangga sesebuah keluarga. Ini adalah bukti saya menyertai program. Elemen seterusnya adalah keusahawanan. Yang pertama iaitu International Webinar on Student Development, Get Rich and Be Happy, Money and Health. Program ini diadakan pada 2 November 2020 pada pukul 2 petang hingga 5 petang, bertempatkan di Zoom meeting. Objektif program ini memberikan tips untuk menjadi seorang yang berjaya dalam menguruskan sumber kewangan dan hasil pembelajaran dapat menguruskan sumber kewangan dengan sempurna. Ini adalah bukti saya menyertai program. Seterusnya adalah keusahawanan 2 iaitu latihan siswa komersi bagi projek siswa mall, anjuran siswa UMT. Program ini diadakan pada 9 November pada pukul 9 pagi hingga 5 petang, bertempatkan di Zoom meeting. Dan objektif program ini menunjukkan cara bagaimana produk yang dijual menjadi trending di pusat jualan Shopee. Hasil pembelajaran dapat menunjukkan cara bagaimana produk dijual menjadi trending di pusat jualan Shopee. Kedua, dapat menjual produk di jualan Shopee di samping dapat menjana pendapatan. Ini merupakan bukti-bukti menyertai program. Seterusnya, elemen yang ketiga iaitu komunikasi. Yang pertama, program yang saya ikuti adalah sesi interaktif 2.0 iaitu kemasukan pelajar berkeperluan ke kampus semester 2 sesi 2020/2021. Program ini diadakan pada 11 Februari 2021, diadakan pada 9 hingga 11 malam dan bertempatkan di Webex. Objektif program ini adalah untuk menerangkan taklimat mengenai kemasukan pelajar berkeperluan ke kampus untuk semester 2 sesi 2021.
Hasil pembelajaran pula dapat mengetahui maklumat berkaitan kategori pelajar yang dibenarkan pulang ke UMT. Dapat mengetahui prosedur atau tata cara ketika hendak berada di kampus. Ini adalah bukti saya menyertai program. Dan akhir sekali, komunikasi 2 iaitu forum santai mana hala tuju mahasiswa, anjuran kelab amatur intelektual. Program ini diadakan pada 20 November 2020 pada masa 8.20 malam. Bertempatkan di Webex dan juga laman Facebook KUMT. Objektif program ini dapat membuka minda mahasiswa agar mengetahui potensi diri yang boleh dihilang semasa berada di dalam universiti, mempersiapkan mental dan juga mahasiswa ke arah yang lebih proaktif selari dengan keadaan semasa, meningkatkan kualiti serta keberkesanan mahasiswa dalam mengendalikan teknologi kini sebagai media utama untuk memperkasakan kemahiran diri mahasiswa. Hasil pembelajaran yang dapat diperoleh adalah dapat mengetahui potensi diri yang boleh dihilang semasa berada di alam universiti, dapat mempersiapkan mental dan juga fizikal mahasiswa ke arah yang lebih proaktif selari dengan keadaan semasa, dan yang terakhir dapat meningkatkan kualiti serta keberkesanan mahasiswa dalam mengendalikan teknologi kini. Ini merupakan bukti saya menyertai program. Konservasi. Untuk konservasi, teknik baja yang saya gunakan adalah Bokashi method. Bermula dengan bekas yang saya gunakan adalah satu bekas yang besar, satu bekas yang kecil, dan ada satu bekas yang ada jaring-jaring dan satu bilik air. Maka dilakukan secara DIY, maka dapatlah yang sebelah kanan ni. Seterusnya, bahan sisa yang digunakan untuk baja. Yang pertama adalah nenas yang dah busuk. Yang kedua, sayur-sayuran seperti daun ronggai, daun hijau, daun pandan. Dan yang ketiga adalah sisa makanan. Bahan sisa ini dia dipotong kecil supaya sebelum dimasukkan ke dalam bekal baja supaya cepat mereput satu dan lebih cepat masa dia untuk didapatkan hasil. Saya gunakan gula merah ni sebagai makanan bagi mikroorganisma. Jadi teknik Bokashi method ni adalah teknik layer by layer, di mana pada mula je dia ditaburkan gula merah ke dalam bekas DIY, tabur sehingga nampak tutup permukaan bawah tu, dan seterusnya dilapisi dengan sisa makanan. Dan dia punya nisbah layer tu adalah satu-satu. Kemudian selepas pada sisa, taruh balik gula merah. Kemudian dan seterusnya dilapisi lagi dengan sisa makanan sehingga bekas penuh dan padat. Setelah baja sisa tu penuh, ia dibiarkan selama beberapa minggu, dan jika ada sisa makanan yang boleh ditambah, selagi masih ada ruang yang kosong dalam bekas tu, dan lapisan terakhir mesti dilapisi dengan gula merah. Jadi setelah beberapa minggu, lebih kurang baja ni dah dibiarkan lebih kurang lebih daripada sebulan. Jadi ini hasil air baja yang diperoleh. Dapat lebih kurang 5 botol air baja. Okey, seterusnya proses membuat tanah untuk dicampurkan dengan
sisa baja yang dah kering, ada yang masih tertinggal dekat dalam bekas tu. Jadi bahan-bahan tanah saya guna adalah tanah biasa, tanah hitam dan sabut kelapa. Nisbah lebih kurang 2:1. Jadi setiap ni tanah biasa ni dicampurkan bersama tanah hitam dan sabut kelapa bersama nisbah 2:1. Kemudian setelah tanah telah dicampurkan, maka proses pencampuran tanah dan baja bermula. Jadi proses pencampuran ni sama seperti yang macam untuk buat air baja tadi, layer by layer sehingga penuh. Dan nisbah masih sama, iaitu 1:1. Mula-mula taruhkan tanah dulu sehingga tak nampak bahagian bawah permukaan. Kemudian ditaruhkannya sisa makanan. Seterusnya sehinggalah penuh dan padat. Dan setelah pada itu ia dibiarkan selama beberapa minggu untuk proses pematangan, dan seterusnya boleh digunakan sebagai baja. Tanaman tumbuhan herba ada 3 yang telah saya tanam, iaitu sambung nyawa, pegaga dan kemangi. Untuk proses penanaman herba ni, saya menggunakan tanah hitam dan juga ada dan pasu. Jadi kalau mengikut proses dia, saya akan letakkan tanah di bahagian permukaan bawah agar ditinggi sikit supaya dapat ketinggian dia sesuai dengan pasu yang dibeli. Kemudian beg plastik yang hitam tumbuhan tu dibuka dan dimasukkan ke dalam pasu tersebut, dan kemudian ditambahkan dengan tanah hitam tu. Ini adalah hasil penanaman herba saya. Ada 3 ya. Dan tanaman herba ni disiram setiap hari. Jadi penggunaan air baja yang saya peroleh, air baja yang saya gunakan adalah daripada campuran air paip, botol 500 ml dengan 2 ke 3 penutup botol air baja yang saya dapat dan dicampurkan, dan kemudian boleh digunakan untuk tanaman. Seperti contoh bayam Brazil yang saya tanam dan juga pudina. Dan proses ini dilakukan 3 ke 4 hari sekali. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.